10 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 manakala 9 kes berada dalam kategori 5. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua memaklumkan perkara itu pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Perukaya Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulung Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sebanyak 4,215 kes baru telah dilaporkan membawa kepada jumlah keseluruhannya sebanyak 80,749 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 3,399 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi Bru Health, manakala 816 adalah dari hasil 5,147 ujian makmar RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Sementara itu, 2,395 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 43,177 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 37,437 kes. Ini kadar pengisian katil di seluruh negara atau bed occupancy rate pada masa ini ialah sebanyak 11.1%, di mana 341 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan. Seramai 37,096 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Semasa sidang media, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 3 Mac 2022. Sehingga 3 hari bulan Mac 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 55.8% dari keseluruhan penduduk di negara ini, manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, sebanyak 2 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana kedua-duanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua juga mengongsikan dapatan-dapatan terkini mengenai situasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam berdasarkan penelitian dan penilaian yang telah dilakukan oleh Jawatan Kuasa Pandu COVID-19. Pemantauan epidemiologi berterusan telah menunjukkan jumlah kes dalam kategori 4 dan 5 pada masa gelombang ketiga ini adalah lebih rendah daripada gelombang pertama dan kedua, di mana semasa gelombang pertama, statistik kes dalam kategori 4 dan 5 ialah 450 orang bagi setiap 10,000 kes, manakala dalam gelombang kedua ialah 60 orang bagi setiap 10,000 kes. Berbanding dengan gelombang ketiga ini, iaitu 6 kes bagi setiap 10,000 orang. Ini menandakan keberkesanan program imunisasi kebangsaan yang telah berjaya mengurangkan dengan signifikan jumlah kes yang mengalami kesan teruk akibat COVID-19. Dapatan-dapatan sains telah membuktikan bahawa 2 dos vaksin mampu memberikan perlindungan baik
kepada kesan buruk COVID-19. Namun 3 dos vaksin didapati memberikan perlindungan tambahan yang tinggi terhadap kesan-kesan negatif ini. Oleh yang demikian, orang ramai khususnya warga emas dan mereka yang menghidap penyakit kronik adalah dinasihatkan untuk mendapatkan dos ketiga vaksin COVID-19 sebaik sahaja layak menerimanya. Kira-kira 75 hingga 80% daripada kes-kes COVID-19 yang dilaporkan di negara ini pada masa ini adalah hasil daripada ujian ART yang dilakukan sendiri di rumah. Orang ramai adalah diingatkan untuk melaporkan keputusan ART dan mengemaskini status kesihatan harian masing-masing di dalam aplikasi Bru Health bagi membantu kerajaan memantau situasi COVID-19 di negara ini dengan lebih sempurna. Ia juga akan dapat membantu kerajaan mengawal wabak ini dengan lebih baik. Sejak penggunaan ART sebagai kaedah pengesanan kes positif COVID-19 di negara ini, talian Nasihat Kesihatan 148 dan talian Darussalam 123 telah menerima jumlah panggilan yang sangat tinggi. Dengan purata sebanyak 7,000 hingga 10,000 panggilan diterima setiap hari oleh talian Darussalam 123, hanya kira-kira 15 ke 20% sahaja yang dapat dijawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua berkata, sebahagian besar daripada panggilan-panggilan tersebut berkaitan dengan isu warna kod aplikasi Bru Health, protokol kesihatan, bantuan makanan dan kontak-kontak terdekat. Yang Berhormat turut menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dibuat oleh pihak kerajaan secara whole of government approach bagi menangani keadaan tersebut. Mengemaskinikan aplikasi Bru Health yang akan membolehkan kes-kes ataupun kontak-kontak terdekat membuat pilihan sama ada memerlukan bantuan makanan atau tidak. Setakat 3 hari bulan Mac 2022, Jabatan Pembangunan Masyarakat dengan kerjasama sukarelawan belia telah secara kumulatif menghantar makanan kepada sejumlah 35,078 buah rumah untuk menampung 180,462 individu di ke-4 daerah. Secara harian, penghantaran catuan makanan dibuat bagi sekitar 1,000 buah rumah oleh para sukarelawan. Setara proses mengemaskini sinarai pemohon yang diterima dari Kementerian Kesihatan. Pada masa ini, operasi di pusat-pusat catuan terkesan disebabkan jumlah pemohon yang meningkat pada masa gelombang ketiga ini. Tindakan penambahbaikan telah dikenapasti untuk dilaksanakan dan insya-Allah dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan, swasta dan sukarelawan, penghantaran catuan makanan akan dapat dipercepatkan. Dengan kerjasama syarikat Comquest Sdn Bhd, pre-lock messages akan diperkenalkan di talian Darussalam 123 bagi soalan-soalan lazim yang sering diterima dari orang ramai dan menambah jumlah kekitangan di talian Darussalam 123 untuk menjawab panggilan-panggilan yang diterima dengan segera. Pihak kerajaan juga akan berusaha untuk memperbaiki dan mempertingkatkan pemberian maklumat-maklumat penting yang perlu diketahui orang ramai seperti protokol kesihatan terkini, bantuan makanan dan sebagainya, supaya maklumat-maklumat tersebut mudah diperolehi dan bagi orang ramai, supaya orang ramai tidak lagi tertanya-tanya. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 memaklumkan kaedah pengajaran dan pembelajaran di semua sekolah akan dilaksanakan secara dalam talian selama 2 minggu bermula 7 Mac 2022.
Sementara itu, garis panduan perkumpulan ramai juga dikemas kini dengan menghadkan jumlah kehadiran. Kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi semua sekolah iaitu pusat penjagaan kanak-kanak, tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah agama dan pusat-pusat tingkatan 6 di bawah kawalan Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan akan dilaksanakan secara dalam talian atau secara online learning selama 2 minggu bermula dari 7 hari bulan hingga 19 hari bulan Mac 2022. Peralihan ini adalah mengambil kira kehadiran pelajar-pelajar yang jauh berkurang sejak kebelakangan ini dan membolehkan guru-guru memberikan penempuan yang lebih sempurna kepada pelajar. Sementara itu, pertimbangan khas akan diberikan kepada sekolah-sekolah yang memohon untuk mengadakan pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka bagi persediaan pelajar-pelajar yang akan menduduki periksaan antarabangsa. Garis panduan perkumpulan ramai adalah dengan ini dikemas kini seperti berikut. Orang ramai yang mengadakan acara-acara di rumah-rumah persendirian adalah dinasihatkan untuk menghadkan jumlah kehadiran kepada 30 orang sahaja dengan melakukan ujian ART sebelum menghadiri acara-acara tersebut. Selain itu, garis panduan kesihatan seperti pemakaian sukup muka, penjarakan fizikal, penggunaan hand sanitizer dan sebagainya hendaklah sentiasa dipatuhi. Bagi acara-acara yang diadakan di dewan-dewan, had keramaian 300 orang adalah masih dikekalkan dengan mematuhi garis panduan kesihatan yang sedia ada, termasuk penggunaan kod QR. Walau bagaimanapun, penganjur acara hendaklah juga memastikan setiap yang hadir melakukan ujian ART sebelum menghadiri acara berkenaan. Semasa sidang media, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua turut memaklumkan mesin-mesin layan diri sedang dipasang di 20 lokasi. Senarai lokasi mesin layan diri dan klinik-klinik swasta bagi penjualan ART kit akan dikeluarkan esok, 5 Mac 2022. Orang ramai bolehlah terus membeli daripada mana-mana penjual termasuk online vendors sekiranya kos harga ART kit dianggap berpatutan atau terdapat jenama ART kit yang lebih disukai. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk memastikan kualiti ART kit yang dibeli adalah mendapati piawaian yang ditetapkan dan termasuk di dalam sinarai yang telah diluruskan oleh Kementerian Kesihatan. Sinarai ART kit yang dibenarkan untuk dijual di negara Brunei Darussalam boleh diperolehi dengan melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn. Semasa sesi soal jawab, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan ketua-ketua kampung memainkan peranan penting dalam membantu agensi-agensi kerajaan, terutamanya Kementerian Kesihatan. Sokongan tersebut termasuk mendaftarkan penduduk yang tidak berupaya ke pusat-pusat vaksinasi, membahagi catuan makanan dan membahagikan ART kit bagi mereka yang disenaraikan di bawah Sistem Kebajikan Negara SKN dan Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Mengenai kaedah pengajaran secara dalam talian, Menteri Pendidikan menjelaskan perubahan tersebut adalah berikutan tren kehadiran pelajar yang berkurangan dan hasil penyelarasan kaedah pengajaran pada masa ini. Penyelarasan juga dibuat dengan sokongan ahli jawatan kuasa pandu COVID-19.
Peningkatan mendadak jumlah kes dan keperluan logistik pengangkutan tenaga kerja antara cabaran paling besar dalam penghantaran catuan makanan. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan berkata, daripada bulan Februari hingga Mac 2022, penghantaran catuan makanan telah diagihkan kepada 12,201 buah rumah. Semasa sesi soal jawab, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga menjelaskan kerajaan sedang bekerjasama dengan beberapa pihak berkepentingan untuk mempercepatkan permohonan dan penghantaran catuan makanan. Usaha tersebut termasuk mengenal pasti mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Bersempena dengan sambutan Isra' dan Mi'raj, Kementerian Pertahanan petang tadi mengadakan majlis tersebut secara serentak di seluruh surau Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, ABDB, dengan tumpuan utama di Surau Al-Huda, Tentera Laut di Raja Brunei, Muara. Hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, bertemakan sembahyangku kerana Allah mengikut tema sambutan Isra' dan Mi'raj peringkat negara tahun ini. Majlis diisi dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ceramah khas serta diselajurkan dengan sembahyang fardu asar berjemaah. Juga hadir Major Jeneral Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Sementara itu, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa kemarin juga mengadakan majlis sambutan Isra' Mi'raj. Majlis berlangsung di universiti berkenaan. Hadir Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa. Pengisian majlis forum khas bertajuk Sembahyangku Kerana Allah, yang antaranya menyatakan sembahyang itu mampu mempengaruhi kepribadian seseorang dan umat masyarakat dalam mencorak kehidupan yang baik dan sempurna. Majlis diselajurkan dengan pelancaran laman sesawang baharu Yunisa dan penyampaian insentif bagi pelajar yang mengharumkan nama Yunisa pada tahun 2021 dengan penglibatan dalam pertandingan antara institusi pengajian tinggi peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa. Umat Islam diseru untuk mempertingkatkan amal ibadat dan kebajikan sepanjang bulan Syakban. Ini kerana bulan Syakban merupakan antara bulan yang mempunyai keistimewaan di mana amalan seluruh manusia diangkat dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara tersebut antara kandungan khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Menjana Ketakwaan di Bulan Syakban. Antara amalan yang digelakkan dalam bulan Syakban adalah memperbanyak puasa sunan, bertaubat dan beristighfar serta memperbanyakkan zikir dan doa. Antara amalan-amalan yang digalakkan untuk kita lakukan dalam bulan Syakban ini adalah: pertama, memperbanyakkan puasa sunat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berada di bulan Syakban, baginda gemar berpuasa sunat lebih banyak jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kedua, bertaubat dan beristighfar. Sesungguhnya perintah taubat dan istighfar itu bukan hanya bagi orang yang berbuat maksiat dan berbuat dosa sahaja. Malah kita semua adalah dituntut untuk sentiasa bertaubat dan beristighfar. Dan yang ketiga, memperbanyakkan zikir dan doa. Zikir adalah ucapan yang dilakukan dengan lidah ataupun mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati, ucapan dan ingatan. Begitu juga dengan perkara doa. Ingatlah bahawa doa itu boleh dilakukan tanpa mengira tempat dan masa. Sesungguhnya doa itu ialah memohon sesuatu hajat ataupun perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara merendahkan diri dan tawaduk kepadanya. Program Keagamaan Belia PKB di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamiah dan Jabatan Hal Ehwal Masjid
pagi tadi menganjurkan Forum Belia menjayakan wawasan negara. Forum bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-38 diadakan secara maya. Antara yang menyertai forum, Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah, bertajuk Cabaran dalam Mencapai Wawasan Negara 2035 di Ambang Endemik COVID-19, forum disampaikan oleh 3 orang ahli panel jemputan. Acara melibatkan penyertaan kumpulan-kumpulan belia di bawah kawalan PKB, antaranya kumpulan belia Da'i, belia Mu'allaf Asy-Syahadah dan Al-Minhaj Center. Berkemahiran dan berjaya, kemudian mempunyai kualiti kehidupan yang tinggi. Sempena Hari Hidupan Liar Sedunia 2022, Jabatan Perhutanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan akan mengadakan pertandingan fotografi hidupan liar Brunei BWPC 2022. Perkara tersebut antara yang dijelaskan semasa sidang media yang diadakan secara maya kemarin. Sidang media dipengerusikan bersama oleh Awang Jofri bin Haji Ali Ahmad, penolong pengarah perhutanan, dan Awang Joseph Han, pengurus syarikat YN Photo Studio selaku penyelaras acara. Dengan tema Recovering Key Species for Ecosystem Restoration, pertandingan fotografi diadakan bagi meningkatkan kesedaran dan penghayatan tentang kepentingan memelihara hidupan liar dengan menjaga habitatnya. Sehubungan itu, pendaftaran kini dibukakan sehingga 3 Mei 2022. Maklumat lanjut layari Instagram forestry.brunei atau email info.wildlife@mprt.gov.bn. Sebagai acara sempena sambutan World Wildlife Day di negara Brunei Darussalam bagi tahun 2000. Pihak Berkuasa Maritim dan Pelabuhan Negara Brunei Darussalam MPABD dan Darussalam Pilotage Services Sdn Bhd DPS hari ini menandatangani perjanjian bagi pengurusan dan pengendalian perkhidmatan pemanduan dan penundaan. Penandatanganan berlangsung di Pejabat DSP Brunei Muara. Menandatangani bagi pihak DPS, Kapten Bersara Zil Husam Abdul Rahman, pengurus besar syarikat berkenaan, manakala MPABD diwakili oleh pemangku ketua eksekutifnya, Kapten Abdul Matin Abdul Rahman Liu alias Martin. Di bawah perjanjian lesen awam DPS diberi kebenaran untuk menjalankan perkhidmatan pemanduan dan penundaan. Perjanjian itu dijangka memudahkan pertumbuhan perniagaan maritim bagi memacu pembangunan keseluruhan ekonomi negara.